Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Haslinda binti Muhammad Noor, MPP 231016. Saya merupakan pelajar Universiti Teknologi Malaysia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Semester 1. Saya sedang mengikuti pengajian sarjana dalam bidang teknologi pendidikan. Video yang saya sedang rekodkan ini merupakan keperluan kursus UPPF 6033 Dinamika Kepimpinan. Saya akan membentangkan dapatan tentang persoalan bagaimana teori kepimpinan kontingensi boleh diaplikasikan dalam pemimpin abad ke-21. Berikut merupakan senarai isi kandungan pembentangan. Perkara pertama, pengenalan teori kontingensi Fiedler. Kedua, teori kontingensi Fiedler. Yang ketiga, tuntutan persekitaran. Keempat, cara mengaplikasikan teori kontingensi. Kelima, faktor kepimpinan dan keenam adalah penutup. Teori kontingensi Fiedler 1967, mari sama-sama kita lihat pengenalan. Model kepimpinan yang menjelaskan hubungan antara gaya kepimpinan dan situasi organisasi tertentu. Teori kontingensi Fiedler dibangunkan oleh Fred Fiedler pada tahun 1960. Beliau percaya keberkesanan gaya kepimpinan yang berbeza-beza bergantung pada situasi. Istilah kontingensi bermula apabila Fiedler mengemukakan model kontingensinya berasaskan andaian bahawa jenis sikap dan tingkah laku kepimpinan yang paling berkesan adalah bergantung kepada situasi tugas sesuatu kumpulan. Teori ini bermula sebagai pendekatan thread kerana Fiedler menumpukan perhatian kepada aspek sikap pemimpin. Fiedler pada mulanya menganggap bahawa persepsi pemimpin terhadap rakan-rakan sekerjanya mencerminkan sikap penting yang relevan dengan tugas dan ini akan mempengaruhi interaksi dan prestasi setiap kumpulan tersebut. Untuk menarik minat psikologi, daripada penemuan-penemuan yang signifikan, Fiedler mengembangkan teorinya menjadikan teori kontingensi. Menurut teori kontingensi Fiedler 1967, terdapat dua cara yang digunakan dalam teori kontingensi. Mengikut teori kontingensi Fiedler, tidak ada cara yang terbaik dalam memimpin organisasi. Ianya tertakluk kepada yang pertama tingkah laku pemimpin dan yang kedua persekitaran kerja. Yang kedua adalah gaya kepimpinan berdasarkan situasi. Keberkesanan pemimpin bergantung kepada gaya kepimpinan mereka. Ketua dianggap berkesan atau tidak berkesan melalui gaya kepimpinan mereka. Seterusnya adalah tuntutan persekitaran. Tuntutan persekitaran ini melibatkan saiz organisasi, sama ada sesuatu organisasi itu besar ataupun kecil. Seterusnya, sumber dan cara pengoperasian. Yang ketiga, tanggapan pemimpin terhadap pekerja dan begitu juga sebaliknya tanggapan pekerja terhadap ketua mereka. Dan yang terakhir merupakan penggunaan teknologi dalam sesuatu organisasi tersebut. Turut menjadi tuntutan persekitaran. Gaya kepimpinan kontingensi. Teori kepimpinan kontingensi ini boleh diaplikasikan dalam kalangan pemimpin abad ke-21 melalui dua cara, iaitu yang pertama gaya kepimpinan dan yang kedua orientasi pemimpin. Okey, untuk gaya kepimpinan kontingensi, kaedah kepimpinan kontingensi memusatkan perhatian pada hukum situasi ataupun law of the situation. Prentice dan Mary Parker menyatakan bahawa
Teori kontingensi kepimpinan adalah di mana gaya kepimpinan berdasarkan situasi. Situasi berbeza ditangani dengan gaya kepimpinan yang tersendiri. Penerapan gaya kepimpinan yang bervariasi dalam menghadapi pelbagai situasi akan menjadikan kepimpinan tersebut lebih efektif. Contohnya, situasi yang berbeza mengikut struktur organisasi, kedudukan, tempat dan waktu serta kumpulan kerja. Seterusnya, orientasi kepimpinan. Teori ini didasarkan pada penentuan orientasi pemimpin, iaitu hubungan atau tugas. Unsur-unsur dari situasi iaitu hubungan pemimpin dengan pekerja ataupun ahli, tugas struktur dan kekuasaan pemimpin mengikut kedudukan pemimpin tersebut. Dan orientasi pemimpin yang dijumpai paling berkesan kerana situasi berubah daripada keadaan yang minimum hingga keadaan yang maksimum untuk mengawal kualiti kerja. Berikut merupakan faktor-faktor kepimpinan kontingensi. Yang pertama adalah hubungan antara pemimpin dan pekerja. Yang kedua, struktur tugas dan yang ketiga, posisi kuasa. Faktor ini sangat bersesuaian untuk digunakan kepada pengetua atau guru besar di sekolah agar mereka boleh bertindak mengikut keadaan. Penerapan gaya kepimpinan yang bervariasi dalam menghadapi pelbagai situasi akan menjadikan kepimpinan lebih efektif. Kesimpulannya, kepimpinan dan organisasi ini amat penting bagi membangun dan membentuk sesebuah organisasi yang mempunyai matlamat. Sebagaimana yang kita ketahui, sesebuah organisasi perlu mempunyai carta organisasi dan setiap carta organisasi perlu mempunyai pemimpin yang berwibawa untuk memimpin ahli-ahli yang menyokong mereka. Oleh itu, pemimpin juga perlulah mempunyai keyakinan dan gaya kepimpinan yang betul bagi melahirkan ahli-ahli yang bertanggungjawab ke atas tugas dan amanah yang diberikan. Sekian sahaja pembentangan dan pendapat daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.